Jadi itulah. Jadi untuk yang seterusnya, saya teringat satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, rahim, yakni tali persaudaraan itu digantungkan pada arasy. Barang siapa yang menyambungku berbuat baik kepada kerabatku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah SWT akan memutuskannya. Itu hadis sahih Muslim. Makna Rasulullah SAW bersabda bahawasanya Allah SWT akan memutuskan persaudaraan mereka apabila mereka memutuskan persaudaraan dengan Allah SWT. Jadi untuk itu saya ingin tanya pada panel ketiga kita pada hari ini, Syekh Basir, bahawa sejauh manakah silaturahim itu terlaksana di zaman moden ini? Sejauh mana dalam keadaan kehidupan kita dengan kita punya mempunyai apa kata orang tu mesin-mesin yang canggih, internet dan sebagainya. Kita dapat menghubungi orang-orang di luar, di Mesir, dapat hubungi orang sini, melalui Facebook dan melalui alat-alat media yang lain. Kita dapat menghubungkan silaturahim di antara kita dengan orang-orang yang jauh. Jadi kita nak tanya bahawasanya sejauh manakah silaturahim itu terlaksana di zaman moden ini? Wallahu a'lam. Silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Faizal Maidin, sahabat-sahabat, para asatizah daripada ahli panel, para alim ulama, para ustaz-ustaz, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada majlis yang penuh barakah ini, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahawa majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang menjadi sebutan penduduk langit. Kita yang hadir pada majlis ini akan disebut, akan diingat oleh penduduk langit. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada sebuah kaum yang berhimpun di rumah-rumah Allah. Yatadarasuna fihi kitabullah. Di situ dibacakan kitab Allah. Illa wa yadhkuruna Allah, dan mereka memperingati Allah. Dan kita dalam majlis ini tidak lain tidak bukan adalah majlis berzikir kepada Allah, majlis yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa yadhkuruna Allah fi man indah. Maksudnya ialah majlis yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turun para malaikat rahmat, akan menjadi sebutan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbangga-bangga dengan kita di hadapan para malaikat. Ya malaikah, wahai para malaikat, lihat kepada hamba-hamba aku yang berkumpul untuk beringat berzikir kepada aku. Ya malaikat, Allah berbangga dengan kita di hadapan malaikat yang tak pernah buat dosa, tapi Allah berbangga dengan kita manusia yang penuh dengan dosa di hadapan para malaikat. Ya malaikah, unzur ila ibadi, wahai malaikat, lihat kepada hamba-hamba aku yang mereka berkumpul untuk berzikir kepada aku, bertilawah dengan Al-Quran aku. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahawa majlis seperti ini tidak akan berakhir melainkan daripada akan datang seruan daripada langit, qumu maghfurun lakum. Berpisahlah kamu selepas daripada majlis ini dengan Allah memberikan pengampunan kepada kamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis kita pada hari ini akan menjadi majlis yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, kita berhimpun pada pagi yang mulia ini di sebuah madrasah dinamakan sebagai Madrasah Nibrasul Islam.
Maza tash'uru fi qalbika inda dzikri nibrasul Islam? Apa yang terlintas di dalam hati kamu apabila kita sebut nibrasul Islam? Nibrasul Islam bermakna pelita kepada Islam, cahaya kepada Islam. Madrasah ini dengan penuh yakin, kita yakin 100% tanpa syak wa sangka bahawa didirikan untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya, iaitu untuk yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dalam Al-Quran disebutkan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Hadza diyaul Islam, nibrasul Islam, iaitu sebuah tempat yang dibina untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Kita ada bukti di hadapan kita pada hari ini, Ustaz, Samahatul Ustaz Muhammad, hasil daripada madrasah, hasil daripada pelita Islam yang terhasil daripada madrasah kita pada hari ini. Cahaya Islam yang ada di hadapan kita. Ini merupakan suatu rahmat yang tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Tidak pernah terlintas di hati kita untuk minta kepada Allah, tapi Allah Tuhan yang Maha Pemurah yang bagi rahmat itu kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada majlis pagi tadi kita disambut dengan palunan kompang. Saya sangat terharu dengan persediaan majlis yang macam ni. Tetapi dalam terharunya saya ketika disambut kami dengan begitu rupa, mengingatkan kepada saya sebuah pesanan daripada guru kepada guru kami, Al-Fadil Al-Allamatul Kabir, Ad-Da'i Al-Kabir, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz rahimahullah. Beliau suatu hari pergi ke suatu majlis. Habib Umar, semua daripada kita tahu bahawa ketokohan beliau dalam dunia dakwah. Suatu hari beliau pergi dalam satu majlis, disambut dengan palunan kompang, disambut dengan layanan yang sangat istimewa, disambut dengan perarakan yang seluruh daripada ahli kota tersebut berhimpun menyambut kedatangan beliau. Setelah daripada beliau menghadiri majlis tersebut, tiba-tiba beliau menangis. Subhanallah, menangis kerana melihat orang sambut dalam majlis tersebut. Jadi murid beliau bertanya kepada beliau, "Ya Sayyidi, ma yabkik?" Wahai tuanku, apakah yang menyebabkan tuan menangis? Adakah apa-apa kekurangan dalam majlis ini yang membuatkan tuan menangis? Kata Al-Habib Umar hafizahullah, "Kaifa afrah wa atadhakkar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama yadkhulu baladut Taif." Ini hal Habib Umar. Beliau mengingat kepada perjuangan Rasulullah. Subhanallah, bukan bermakna saya maksudkan lepas ni kita tak boleh adakan sambutan dengan palunan kompang. Tidak, ini adalah salah satu daripada syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang meninggikan syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah tanda daripada takwanya hati-hati mereka. Ini syiar Allah, ini syiar Islam. Majlis ilmu syiar Islam. Majlis yang menyatukan umat Rasulullah itu syiar Islam. Kita semestinya mesti mengagungkan majlis ini dengan semeriah-meriah mungkin. Tapi saya sebutkan kisah tersebut untuk mengingatkan bagaimana adab daripada para ulama yang mengingatkan dalam kemeriahan mereka. Dalam kesenangan mereka, mereka tetap mengingatkan kepada kesusahan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ditanyakan kepada saya oleh Al-Fadil Ustaz Faizal, bahawa sejauh manakah pelaksanaan ukhuwah terlaksana pada zaman sekarang? Tuan-tuan, para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ukhuwah yang telah dikupas oleh panel kita sepanjang-panjang tadi, yang telah diberitakan kepada kita bagaimana manhaj Rasulullah dalam membentuk ukhuwah di kalangan umatnya Rasulullah. Nabi SAW telah terlebih dahulu memulakan usaha ini. Kita bukan orang yang pertama yang nak menyatukan umat.
Orang yang pertama yang menyatukan umat adalah tugasnya para nabi-nabi Allah. Tugasnya para anbiya Allah. Tugasnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan usaha Nabi untuk menyatukan umat bukan sekali, bukan dua kali, bahkan seluruh hidup baginda Rasulullah dihabiskan untuk menyatukan hati umat yang telah berpecah. Disebutkan dalam ayat yang tadi, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini ayat maksudnya ialah wazkuru ni'matallah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ingatlah wahai kaum muslimin sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Apa nikmat yang Allah sebutkan di situ? Nikmat kekayaan, nikmat ilmu, nikmat dengan kita diberikan kemewahan? Tidak. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Iaitu nikmat apa? Apabila kamu telah berpecah-pecah, Allah telah menyatukan hati kamu. Ini disebutkan oleh Allah sebagai satu nikmat yang sentiasa perlu kita ingat. Uzkuru ni'matallah. Ingatlah kepada nikmat Allah, bukan nikmat yang lain, tapi nikmat ta'liful qulub. Nikmat menyatukan hati, nikmat penyatuan, nikmat silaturrahim, nikmat ukhuwah. Ini disebutkan oleh Allah, kamu sentiasa kena ingat. Ini bukan nikmat yang Allah berikan kepada semua orang. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kaumnya yang ataupun umatnya ataupun hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yang mana ketika itu dalam Al-Quran tadi menyebutkan ketika itu kamu berpecah-pecah, berperang di antara sekalian. Yang disebutkan berperang di situ adalah sebelum kedatangan Rasulullah. Kaum Arab berperang di kalangan mereka. Orang jahiliyah berperang di kalangan mereka. Tapi dengan diutuskan Rasulullah rahmatan lil alamin, dapat disatukan segala hati orang-orang Islam. Ini tugas penyatuan, tugas ukhuwah telah dimulakan lebih awal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tugas ini telah disambung oleh para sahabat ridwanillahi ajmain. Kita boleh menyebutkan beberapa kisah yang tidak terkira banyaknya disebutkan dalam kitab-kitab sirah berkenaan bagaimana para sahabat Rasulullah mereka berusaha dengan mengorbankan nyawa mereka untuk menyatukan umat. Yang sampai di antara mereka, yang sampai dipenggal leher mereka untuk apa? Untuk semata-mata perdamaian di kalangan umat Islam. Pada zaman khilafah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ketika pemerintahan Sayyidina Ali adalah pemerintahan yang berlakunya banyak fitnah, iaitu bermulanya perpecahan di kalangan umat muslimin. Bermula perpecahan di kalangan para sahabat Rasulullah. Di situ Sayyidina Ali ketika dalam fitnah perang Jamal. Perang Jamal adalah sebuah perang persaudaraan. Peperangan di antara Sayyidina Ali dengan sekelompok daripada para sahabat ataupun kaum muslimin yang khilaf berbeza pendapat dalam beberapa masalah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali untuk menyatukan umat yang berpecah dalam peperangan Al-Jamal tadi? Sayyidina Ali bagi tahu kepada pengikutnya, siapa yang di antara kalian yang bersedia untuk membawa mushaf Al-Quran pergi ke tengah-tengah kumpulan musuh tadi dan beritahu kepada mereka kami menginginkan perdamaian, tapi dengan syarat kamu akan kamu boleh dipancung di situ. Siapa yang berani kira-kira nak pergi kepada musuh? Yang musuh berkobar-kobar nak pancung leher kumpulan Sayyidina Ali, nak bagi tahu offer daripada Sayyidina Ali untuk berdamai. Jangan bergaduh, kita umat Islam kena berdamai. Seorang sahabat bangun pergi dan beliau pergi dengan membawa Al-Quran. Tapi Sayyidina Ali pesan kepada beliau, kamu ingat, kamu pergi kepada mereka,
pegang mushaf Al-Quran, dan kalaulah tangan yang kamu pegang mushaf Al-Quran itu dipotong, kamu kena pegang dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri kamu dipotong, kamu kena pegang Al-Quran dengan menggigit Al-Quran tadi. Sampailah akhir hidup kamu kalaulah berlaku. Ini pesan awal daripada Sayyidina Ali. Adakah berlaku perkara tersebut? Ia berlaku. Ketika sahabat tadi membawa Al-Quran kepada musuh sekumpulan daripada penentang Sayyidina Ali untuk berdamai, mengangkat Al-Quran, kita perlu berdamai, dipancung tangannya. Tangan kanannya telah terjatuh ke tanah dan dia angkat Al-Quran dengan tangan kiri. Setelah itu tangan kirinya dipancung ke tangan? Dipotong. Tangan kirinya dipotong, beliau menggigit Al-Quran. Akhirnya kepalanya dipancung dan beliau mati syahid dalam saat itu sahaja semata-mata untuk memperdamaikan di antara dua kaum. Ini usaha yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah untuk membaikkan di antara dua kelompok yang berperang, dua kelompok yang bergaduh. Subhanallah, kita lihat pada zaman sekarang, apakah kira-kira usaha yang kita lakukan boleh sampai 1% daripada usaha para sahabat Rasulullah untuk ukhuwah ini? Apa kira-kira usaha yang kita lakukan pada hari ini sampai beberapa usaha sama dengan kalau kita nilaikan daripada usaha yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah? Para sahabat Rasulullah adalah golongan umat khairul ummah. Mereka adalah mendapat didikan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah. Mereka adalah sebaik-baik umat Rasulullah. Mereka adalah umat yang diberikan hidayah terus daripada langit, iaitu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Kita boleh menceritakan beberapa kisah daripada kelakuan ataupun apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sebagai tanda silaturrahim mereka di kalangan mereka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu peristiwa peperangan Yarmouk. Perang Yarmouk, dalam peristiwa tersebut ada satu kisah yang mengisahkan tentang perjuangan para sahabat Rasulullah, pengorbanan para sahabat Rasulullah kerana mengutamakan sahabatnya untuk menjaga ukhuwah, menjaga silaturrahim dan memberikan pengorbanan kehidupan mereka demi kepentingan orang lain. Ini tak mungkin pernah ada orang pada akhir zaman sekarang yang melakukan seperti dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Dalam peperangan Yarmouk, diriwayatkan dalam kisah-kisah bahawa seorang sahabat namanya Abu Jahm bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Abu Jahm bin Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau ketika pergi nak tengok di akhir peperangan Yarmouk, nak pergi tengok sepupunya yang memerlukan ataupun yang telah rebah kerana luka yang terlalu banyak dalam peperangan Yarmouk dalam keadaan nazak. Beliau membawa segelas air kepada sepupunya tadi, iaitu sepupunya ialah Hisham bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau membawa segelas air kepada sepupunya tadi untuk berikan air. Kerana apa? Kerana dah jatuh rebah, nak nazak, nak wafat dah. Kerana kehausannya beliau terdengar ada orang nak air. Jadi sahabat tadi dia bawa segelas air nak jumpa kepada sepupunya diberikan air. Tiba-tiba sampai segelas air tadi kepada Hisham bin Abil As, beliau terdengar pula ada seorang yang sebelahnya yang lain yang jatuh rebah dalam keadaan nazak, menjerit nak bagi tahu dia nak air dalam keadaan haus. Ini sahabat yang kalau tak dapat segelas air tadi memang akan mati. Tapi dalam keadaan macam tu, kerana menjaga silaturrahim, mengutamakan sahabatnya yang lain, dia bagi tahu kepada yang bawa air tadi, kamu bagikan air tadi kepada orang yang sebelah tadi. Beliau sahabat Abu Jahm bin Huzaifah bawa air tadi pergi ke sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah ketika sampai segelas air tadi kepada beliau, di saat itu terdengar suara daripada orang yang sebelah lain pula yang inginkan air tadi. Jadi
Beliau disuruh oleh Abu Huzaifah disuruh untuk tinggalkan beliau, bagikan air kepada orang yang sebelah. Pergi sampai kepada orang yang ketiga, tiba-tiba orang yang ketiga tak sempat nak minum air tadi, wafat, meninggal syahid fi sabilillah. Jadi Abu Huzaifah tadi dia bawa air semula berjumpa dengan sahabat yang nombor 2 tadi. Sampai kepada sahabat yang nombor 2, beliau pun tak sempat minum air tadi, telah syahid. Bawa balik kepada sahabat yang pertama yang inginkan air tadi, bawa kepada sahabat yang pertama pun tak sempat minum, syahid dalam peperangan fi sabilillah. Ini syahid kerana apa? Syahid semua mati kerana segelas air yang mereka tak nak minum, tapi dahulukan sahabatnya yang satu lagi. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Generasi khairul ummah yang mendahulukan menjaga silaturahim sampaikan di saat kewafatan mereka. Subhanallah. Ini daripada pengorbanan bentuk silaturahim, bentuk ukhuwah yang dijaga oleh para sahabat Rasulullah. Satu lagi kisah yang boleh saya sebutkan adalah tentang seorang sahabat yang namanya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi didatangi oleh seorang yang bermusafir daripada jauh. Datang seorang yang bermusafir daripada jauh kepada Rasulullah yang sedang duduk di kalangan para sahabat, dan orang yang bermusafir tadi berada dalam keadaan yang lapar. Keadaan lapar, nak makan. Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lapar nak makan. Ada tak apa-apa yang boleh kamu hidangkan?" Nabi pergi balik rumah, tengok tak ada apa-apa nak bagikan makan kepada orang yang minta tadi. Ini siapa? Ini Rasulullah, kekasih Allah yang dibukakan kepada baginda kekayaan langit dan bumi, tapi tak ada makanan di rumah baginda Rasulullah. Nabi pun balik kepada sahabat tadi. Nabi tanya kepada sahabat yang lain, "Siapa di antara kalian yang ada makanan di rumah, pergi ambil makanan bagi kepada sahabat kamu yang bermusafir yang berada dalam keadaan lapar?" Abu Talhah radhiyallahu anhu bangun, "Ya Rasulullah, aku akan sediakan makanan kepada si musafir tadi." Siapa Abu Talhah? Abu Talhah adalah antara sahabat Rasulullah yang paling miskin. Yang pasti kat rumah dia memang tak ada makan. Yang kalau ada makan pun memang cukup-cukup untuk ahli keluarga. Balik Abu Talhah ke rumah, berjumpa dengan isteri Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Tanya Abu Talhah kepada istrinya, "Wahai istriku, ada tak apa-apa makanan yang ada di rumah untuk aku berikan kepada seorang yang bermusafir daripada jauh yang kelaparan?" Kata Ummu Sulaim, isterinya Abu Talhah, "Ya, ada. Tetapi makanan tersebut hanya cukup untuk anak-anak kita. Tak ada makanan yang lebih. Kalau kita berikan makanan ini, nescaya anak-anak kita akan tidur dalam keadaan kelaparan, tak ada makan." Kata Abu Talhah kepada isterinya, "Kalau begitu, kamu matikan lampu, kamu tidurkan anak-anak kita supaya mereka lupa dalam keadaan laparnya mereka." Maksudnya kamu ambilkan makanan tadi, tutupkan lampu, tidurkan anak-anak kita. Aku nak bagi makanan tadi kepada sahabat musafir daripada jauh yang perlukan makanan. Subhanallah, sahabat mereka mengutamakan orang lain, menjaga silaturrahim, menjaga ukhuwah, menjaga kepada keperluan orang yang nak datang minta sesuatu, tapi sanggup mengorbankan apa yang ada di rumah, walaupun perkara tadi disimpan untuk anak dan isteri. Anak dan isteri dibiarkan lapar, berikan kepada orang lain. Subhanallah, ini ithar apa yang boleh kita bandingkan pada zaman sekarang. Pengorbanan yang macam mana yang pernah dilakukan oleh umat zaman sekarang, sampai pengorbanan tersebut boleh disamakan 1% daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Kerana apa yang motif daripada kelakuan para sahabat tadi? Tidak lain, tidak bukan adalah kerana untuk menjaga persaudaraan. Tidak lain, tidak bukan adalah kerana untuk menjaga hubungan di kalangan umat yang telah dibina oleh Rasulullah. Fitnah memang berlaku. Fitnah perpecahan seperti yang disebutkan tadi telah berlaku sebaik kewafatan Rasulullah. Sebaik kewafatan Rasulullah, para sahabat telah berlaku khilaf, berlaku perpecahan di kalangan mereka, tapi telah diselesaikan. Apa perpecahan pertama yang berlaku setelah kewafatan Rasulullah? Iaitu golongan muhajirin kata yang nak jadi khalifah mesti daripada kalangan muhajirin. Orang Ansar kata nak jadi khalifah mesti daripada kalangan Ansar.
Ahlul Bait kata nak jadi khalifah mesti daripada Banu Hashim. Jadi khilaf di kalangan para sahabat bergaduh. Akhirnya diselesaikan tersebut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu mereka berbai'ah, semua mereka yang pada awalnya khilaf berpecah tapi berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini setelah kewafatan Rasulullah, bukan satu, bukan dua masalah yang berlaku di kalangan para sahabat. Bermacam-macam khilaf, bermacam-macam perpecahan yang berlaku di kalangan para sahabat. Tapi mereka dapat selesaikan dengan baik. Sampaikan ada seorang ulama di Al-Azhar mengarang suatu kitab namanya Musibatul Muslimin bi Mauti Sayyidil Mursalin. Musibah yang melanda kepada umat Islam kerana kewafatannya penghulu kepada seluruh para mursalin, para anbiya. Iaitu apakah musibah yang dimaksudkan? Perpecahan yang berlaku di kalangan umat. Fitnah perpecahan telah disebutkan terlebih dahulu oleh Rasulullah. Dan disebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua mereka masuk neraka kecuali satu kumpulan. Wa manhum ya Rasulullah? Ditanya kepada Rasulullah, siapa mereka yang satu golongan yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu golongan yang berpegang teguh dengan aku dan juga berpegang teguh dengan ajaran para sahabat aku. Dalam riwayat yang lain, humul jamaah. Iaitu disebutkan sebagai al-jamaah. Para ulama kita sebutkan humul ahlu sunnah wal jamaah. Itulah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun hadis tadi ceritakan tentang perpecahan dari sudut akidah, tapi perpecahan tersebut telah disebutkan lebih awal oleh Rasulullah. Umat aku akan berpecah, umat aku akan berkhilaf, umat aku akan bergaduh di kalangan mereka. Inilah yang telah berlaku pada zaman sekarang. Berbalik kepada apa yang ditanyakan kepada saya tadi, bagaimana pelaksanaan ukhuwah pada zaman sekarang. Ukhuwah yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah dipupuskan, telah diputuskan, telah dihilangkan oleh generasi umat yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa masalah umat pada zaman sekarang. Apa yang menyebabkan umat zaman sekarang sentiasa nak bergaduh, sentiasa nak berpecah, sentiasa tak boleh terima pandangan orang lain, sentiasa nak memenangkan diri sendiri. Penyakit pertama yang ada pada umat zaman sekarang adalah al-i'jabu bir-ra'yi, iaitu ta'ajub, merasakan hebat dengan pandangan sendiri. Ini penyakit yang pertama yang perlu kita ubat. Iaitu penyakit apa dia? Merasakan dirinya hebat, merasakan pandangannya lah pandangan yang maksum, merasakan pandangannya tak pernah ada salah, merasakan pandangannya adalah pandangan seolah-olah wahyu daripada langit. Ini adalah suatu musibah yang besar. Kita boleh merasakan al-i'jabu bir-ra'yi fil haqqi faqat. I'jab dengan pandangan kita dalam perkara yang benar. Dalam perkara-perkara yang asas dalam agama yang tak boleh kita kompromi, itu mesti kita lawan. Perkara yang membabitkan akidah, mengorbankan akidah ahlu sunnah, tak ada kompromi di situ. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Tapi apakah kira-kira dalam semua perkara kita harus berkeras? Kenapakah tak boleh di antara kita yang merasakan kita perlu mengalah kalau ada persengketaan di antara kita, kita yang dahulukan tangan dengan meminta maaf, kita yang mendahulukan lisan kita dengan mengucapkan maaf? Apakah jenis takabur yang ada dalam hati kita sehingga menghalang kita untuk mengalah di hadapan orang ramai? Kita ni takabur yang jenis apa? Apakah jenis takabur yang tersimpan dalam hati kita yang tak boleh menyebabkan kita tunduk meminta maaf kepada orang lain? Aku tak boleh kalah. Yang menang adalah aku sahaja. Yang betul adalah aku. Subhanallah, ini adalah sifat takabur. Sifat takabur ini tak boleh ada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Allah, sifat takabur tak boleh ada kepada makhluk. Cuba kita bayangkan berapa banyak daripada kalangan kita yang hati sebenarnya penuh dengan sifat takabur. Penyakit yang kedua yang ada pada umat zaman sekarang yang menyebabkan ukhuwah, persaudaraan di kalangan umat Islam yang tak boleh terbentuk adalah penyakit unsuriyah ataupun penyakit asabiyah.
Asabiyah ni maksudnya penyakit perkauman, iaitu merasa bangga dengan kaum sendiri. Kita boleh merasakan bangga dengan kaum sendiri. Kita memang perlu rasakan bangga. Kita bangga dengan kita dilahirkan sebagai generasi Malabar. Kita bangga sebagai kita generasi yang pernah diterajui oleh para ulama-ulama yang pernah memenuhi ilmu mereka di seluruh dunia. Tetapi adakah bermakna kita adalah kaum yang dijanjikan syurga oleh Allah? Adakah bermakna kita merupakan kaum yang Allah sediakan siratul mustaqim khusus ini untuk generasi Malabar, siratul mustaqim yang khusus? Adakah bermakna kita diberikan hisab di hadapan Allah secara khusus? Tidak ada perbezaan di antara kita. La fadla bainal arabi walal ajami illa bitaqwallah, kata Nabi SAW. Tidak ada beza di antara orang Arab ataupun di antara orang ajam selain daripada orang ajam illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa Allah. Inna akramakum indallahi ataqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tak kiralah bangsa apapun. Ini satu penyakit yang disifatkan sebagai penyakit Bani Israel, iaitu penyakit mengagungkan kaum sendiri. Pernah dilakukan kajian, mohon maaf kalau ada yang terasa. Saya pun terasa juga bila baca statement tu. Pernah dilakukan kajian oleh seorang pengkaji. Beliau mengkaji beberapa sifat Bani Israel, orang Yahudi, yang sifat tersebut ada di kalangan kaum Malabar. Sifat-sifat Bani Israel yang ada di kalangan kaum Malabar bukan bermakna sifat tersebut ada khusus dalam kaum Malabar, tidak. Tapi sifat yang tersebut dilihat agak melampau. Pernah dibuat kajian, iaitu ada beberapa bentuk sifat yang apabila disebutkan bahawa sifat tersebut memang ada di kalangan orang-orang Malabar. Subhanallah, ini sifat apakah? Iaitu sifat mengutamakan kaum sendiri, merasakan kaumnya adalah kaum yang paling hebat, kaum yang lain semua adalah hamba kepada mereka, kaum yang lain adalah kaum yang tidak berguna, kaumnya adalah kaum yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Bani Israel, orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengaku bahawa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kami ini adalah anak-anak Allah dan juga orang yang paling Allah sayang. Ini pengakuan siapa? Pengakuan Bani Israel. Inilah sifat yang ada di antara kebanyakan daripada umat Islam pada zaman sekarang. Iaitu mereka merasakan mereka mempunyai satu tempat yang khusus di hadapan Allah. Mereka adalah kaum yang perlu dipandang mulia oleh orang lain. Mereka adalah puak yang perlu diberikan perhatian khusus. Tak boleh campur dengan orang, ini puak yang khusus. Diperlukan berikan suatu penghormatan ataupun satu kemuliaan yang khusus. Subhanallah, kita siapa kalau nak dibandingkan dengan generasi zaman dahulu yang ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira luasnya ketakwaan mereka. Jadi zaman sekarang, habis masih dah. Jadi inilah penyakit umat pada zaman sekarang, iaitu ukhuwah yang tak boleh terlaksana kerana beberapa sifat yang ada pada umat sekarang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlaksananya program macam ini, semoga kita mendapat sedikit manfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabaraka wa taala, nampaknya begitu luas persoalan yang telah dijawab oleh saudara kita, iaitu Syekh Muhammad Basir bin Muhammad, menyatakan tentang sejauh mana silaturahim itu terlaksana di zaman serba moden ini. Syekh telah bawa cerita ataupun contoh yang telah dibawa oleh para sahabat, bawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa pada sahabat. Sahabat telah bersungguh-sungguh sanggup menggadaikan harta, nyawa dan sebagainya untuk semata-mata memikirkan untuk menyambungkan silaturahim atau memupuk silaturahim ataupun menyerapkan
akhuwah di kalangan kaum muslimin pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan, beliau juga telah menyatakan pada kita beberapa penyakit yang mana penyakit-penyakit seperti ini akan menyebabkan boleh terputusnya ukhuwah di kalangan umat Islam. Pertama sekali, yang paling bahaya sekali iaitu al-ijab bil ra'yi. Al-ijab bil ra'yi iaitu merasa hebat dengan pandangannya. Kadang-kadang kita dekat sini Malaysia terutamanya, bila lah berlaku kadang-kadang pengurusi surau atau pengurusi madrasah dengan naik pengurusi, bila naik pengurusi ni lagi hebat sikit pada pengurusi, mulalah timbul kat situ perpecahan antara pengurusi dengan naik pengurusi. Kan? Pengurusi ada satu tim, naik pengurusi pula satu tim lagi. Kan? Bila pula pengurusinya tu pula kerja sebagai tukang kebun, naik pengurusi pula pengurus ladang katakan. Naik pengurusi lagi hebat daripada pengurusi, mula timbul dua kelompok kat situ. Sehingga timbul perpecahan dalam masyarakat. Sehingga berpecah belah surau tu. Akhirnya surau tu tak hidup dan pecah terus. Berpecah. Na'udzubillah min zalik. Itu yang berlaku kepada situasi zaman kita sekarang.